Dalam episod lepas, Sanip telah menjelajah kawasan sekitar Batang Lupar Sri Aman sehingga ke Banting di Lingga untuk mencari jejak tinggalan negeri Banting yang pernah wujud pada suatu masa dahulu. Dalam episod kali ini, Sanip mencari sebuah lagi negeri yang tercatat dalam senarai negeri yang telah hilang di Sarawak yang pernah wujud jauh sebelum kedatangan penjajah James Brooke. Mengisahkan negeri Melayu Samarahan yang turut tercatat dalam senarai 5 negeri Melayu awal yang hilang dalam catatan sejarah negeri Sarawak. Negeri Melayu Samarahan telah wujud di lembah delta Sungai Batang Samarahan yang diperkira telah wujud sekitar kurun ke-13 sehingga kurun ke-15. Di dalam silsilah Raja-Raja Brunei tersebut juga negeri Samarahan dan negeri Sabangan. Catatan pada abad ke-15 yang mencatatkan kewujudan negeri Samarahan iaitu silsilah Raja-Raja Brunei dinyatakan dianugerahkan kepada Sultan Brunei oleh Yang di-Pertuan Johor beberapa negeri Melayu seperti negeri Kelakar, negeri Saribas dan negeri Samarahan dan negeri Sarawak. Kewujudan Samarahan juga diperkukuh dengan rekod Jawa yang mendakwa terdapat tempat tanah jajahan kerajaan Majapahit yang bernama Samarahan seperti yang tercatat dalam Prapanca Negara Kartagama. Kajian saya, negeri Samarahan mempunyai pusat pentadbiran di Muara Tuang. Negeri ini telah didirikan oleh Datuk Trauh, adinda kepada Permaisuri, iaitu isteri Datuk Marapati. Negeri Melayu Samarahan telah diperintah oleh seorang anak raja yang bernama Datuk Trawuh yang telah diriwayatkan berasal dari keturunan datuk-datuk asal Melayu Sarawak yang juga merupakan seorang bangsawan dari keturunan Raja Minangkabau bernama Datuk Undi yang bergelar Raja Jarum di dalam Minangkabau. Datuk Trauh merupakan salah seorang dari 7 orang anak Raja Jarum yang menguasai kawasan pesisir Sungai Samarahan. Datuk Trauh juga merupakan adik-beradik kepada Datuk Permaisuri yang merupakan isteri kepada Datuk Merpati dan Ratu Kerajaan Negeri Sentubong. Kawasan negeri Samarahan ini meliputi kawasan hulu Sungai Samarahan dan juga hulu Sungai Sadong. Para pengkaji dan penyelidik merumuskan bahawa Samarahan mempunyai warisan sejarah terawal sejak dari abad ke-13. Antara jumpaan arkeologi berupa 79,754 pecahan serpihan tembikar dan ratusan benda lain seperti mani, duit shilling dan emas. 15 batu ke pedalaman gedung adalah letaknya Bukit Sadong yang ditemui 30,000 serpihan tembikar yang mempunyai banyak persamaan dari segi asal dan ketuaan seperti yang terdapat di Santubong dan Gedong. Cari gali 1960 menemukan 143 serpihan tembikar Sawan Khalok dan The Blue and White Shards yang telah dikenal pasti pentarihannya pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Kita akan menjejaki negeri Samarahan dan negeri Sabangan. Sanip meneruskan pengembaraan menjejaki negeri Melayu Samarahan di Sungai Samarahan menjadi nadi pemerintahan negeri Samarahan. Saya sekarang berada
di tebing sungai Batang Samarahan. Mengikut silsilah Raja-Raja Brunei, terdapat sebuah negeri bernama Negeri Samarahan. Di lembah Batang Samarahan inilah Negeri Samarahan. Besar kemungkinan negeri ini telah didirikan pada tahun 1368 dan telah dijadikan tanah jajah takluk Kesultanan Brunei. Bagaimanapun, sebelum menjadi sebuah negeri, Batang Samarahan dan kawasan di sekitarnya merupakan jajahan takluk negeri Santubong yang telah berkurun lamanya ditubuhkan oleh Datuk Marapati di dalam syair Negeri Santubong dan juga di dalam hikayat Datuk Marapati. Lembah ini telah menjadi sumber pendapatan Negeri Santubong, di mana di dalam syair disebut bahawa Datuk Marapati telah pergi ke lembah Batang Samarahan untuk mupu, iaitu untuk mengutip cukai daripada penduduk di lembah Batang Samarahan ini. Di dalam sejarah yang kemudian, sebenarnya juga Samarahan ini sering berada di bawah pentadbiran Negeri Santubong dan kemudian Negeri Sarawak, khususnya dalam bahagian pertama. Kesemua varian kisah dalam menceritakan Datuk Marapati mengaitkan Samarahan merupakan tempat memupu, memungut upti hasil negeri untuk Negeri Santubong seperti yang dinyatakan dalam kesemua sumber seperti syair, hikayat dan cerita rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam catatan syair Negeri Santubong yang memaparkan Datuk Marapati bersama anaknya Datuk Marapati Jepang telah menuju ke hulu sungai Samarahan untuk mengambil upti Samarahan. Ditinggalkan anaknya Datuk Marapati Jepang untuk meneruskan pekerjaannya di Samarahan. Baginda telah berlayar hendak balik ke Santubong kerana dapat merasakan sesuatu yang terjadi. Dalam perjalanan dari Sungai Samarahan, Baginda Datuk Marapati menjumpai Meriam terapung, Mariam Bujang Tambelan. Dan kemudian kita lihat bahawa apabila penjajah James Brooke mulai pentadbirannya, beliau telah mengembara di lembah Batang Samarahan ini, dan di dalam pengembaraan itu James Brooke dan rakannya telah menemui berhala batu yoni dan linggam, dan beliau telah membawa balik batu ini dan disimpan di museum sehingga hari ini. Di Bukit Berhala, terdapatnya linggayoni yang membuktikan keberadaan negeri Melayu Samarahan lebih awal dan tertua sezaman dengan beberapa negeri Melayu yang lain di Sarawak.
Di samping itu juga, lembah ini sangat subur. Di dalam banyak peristiwa-peristiwa sejarah, penduduk Kuching ramai juga pindah ke Batang Samarahan untuk bercocok tanam dan menangkap ikan. Terdapat juga bukti-bukti lain. Di sini kita akan pergi ke perkampungan para bangsawan, pangeran di Kampung Muara Tuang. Jadi Kampung Muara Tuang ini sebenarnya terletak di muara Sungai Batang Samarahan dengan Sungai Tuang yang tidak jauh daripada sini. Di sinilah terdapat bukti-bukti dari segi masyarakatnya yang sebilangan besarnya di Kampung Muara Tuang itu keturunan bangsawan daripada Brunei khususnya. Selepas ini, Sanip akan meninjau sekitar Muara Tuang di Samarahan untuk mencari bukti tinggalan pemerintahan negeri Samarahan yang masih ada pada masa kini, serta menziarahi kawasan tanah perkuburan lama yang menempatkan makam kerabat diraja Brunei yang mempunyai perkaitan dengan sejarah negeri Samarahan. Saya meneruskan pengembaraan saya. Sekarang ini saya berada di satu tempat yang dinamakan Muara Tuang, iaitu di kawasan pertemuan Sungai Tuang dengan Batang Samarahan. Mengikut sejarah, inilah tapak ibu negeri Samarahan bernama Muara Tuang. Di antara bukti-bukti wujudnya negeri Samarahan itu, khususnya di ibu negerinya yang bernama Muara Tuang, ialah adanya keluarga-keluarga bangsawan keturunan Kesultanan Brunei, iaitu keturunan para pangeran Awangku dan Dayangku di kampung ini, iaitu sekarang dikenali sebagai Kampung Muara Tuang. Sanip meneruskan perjalanan di sekitar perkampungan Melayu. Kawasan dikatakan pernah wujudnya warisan negeri Melayu Samarahan. Diabadikan nama Raja Samarahan, Datuk Terawuh, untuk dinamakan sebuah sekolah rendah di Muara Tuang, iaitu Sekolah Kebangsaan Datuk Terawuh. SK Datuk Terawuh. Mengikut manuskrip dan sumber-sumber sejarah, Datuk Terawuh ialah adinda kepada Datuk Permaisuri, iaitu Permaisuri Datuk Marapati. Datuk Terawuh ini ialah yang mendirikan, mengasaskan negeri Samarahan. Jasa baginda telah diabadikan sempena dengan nama Sekolah Kebangsaan Datuk Terawuh ini. Sanip meneruskan perjalanan menjejaki peninggalan warisan sejarah negeri Melayu Samarahan yang terdapat di makam lama di tanah perkuburan orang-orang Islam Muara Tuang. Tanah pemakaman ini adalah yang terbesar, terawal dan tertua di Samarahan. Pengaruh Brunei dapat dilihat hasil dari wujudnya jajahan takluk dan kekuasaan Brunei dengan tinggalan keturunan dan makam diraja yang terdapat di Muara Tuang. Satu lagi bukti sejarah negeri Samarahan ialah terdapatnya makam keluarga diraja Kesultanan Brunei di Muara Tuang. Di sini terdapat makam-makam Sultan Pangeran Omar Ali Ibnu Muhammad. Ini menunjukkan bukti yang sangat penting dan telah diisytiharkan sebagai tapak bersejarah negeri Sarawak. Di samping itu juga, di sekitar makam ini terdapat kubur-kubur lain
yang sangat tua. Di sini di belakang saya terdapat banyak kubur yang menggunakan batu semula jadi sebagai batu nisan. Ini menunjukkan bahawa permakaman ini telah lama wujud untuk digunakan oleh masyarakat di sini, termasuk masyarakat golongan bangsawan di Raja Brunei. Sanip meneliti beberapa kubur lama yang mempunyai batu nisan lama yang menggunakan batu megalitik. Kubur-kubur tersebut masih dapat dilihat dengan jelas. Kewujudan kubur-kubur ini membuktikan bahawa tanah perkuburan ini telah lama wujud. Sanip terus bergerak ke gedung dari Semarahan yang telah mengambil masa perjalanan selama 1 jam setengah. Gedung merupakan antara penempatan atau pemukiman yang terawal di bahagian Semarahan, Sarawak. Beberapa kajian yang telah dilakukan oleh ahli sejarah mendapati gedung sudah wujud beratusan tahun dalam konteks historiografi negeri Melayu Semarahan. Selepas ini, Sanip meneruskan pengembaraan ke Gumpe mencari bukti tinggalan negeri Semarahan. Di Gumpe, terdapat sebuah makam bersejarah makam pembesar Brunei yang merupakan ayahanda kepada Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh yang pernah menjadi gubernur negeri Sarawak. Di kawasan hulu Sungai Sadong yang juga terdapat Sungai Gumpe mempunyai kawasan perkuburan yang sangat bersejarah. Di tanah perkuburan ini terdapat sebuah makam, iaitu makam Pangeran Kasuma Saria Muda, iaitu ayahanda kepada Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh yang pernah menjadi gubernur di negeri Sarawak. Saya berada di pedalaman bahagian Semarahan. Secara khususnya saya berada di tebing Sungai Gumpe. Di seberang sungai ini terdapat sebuah makam yang bersejarah. Untuk pergi ke makam ini, kita akan melalui sebuah sungai yang agak sukar. Airnya deras dan tebingnya berlumpur. Mari bersama saya ke makam Gumpe dengan sebuah perahu.
saya dah sampai di tanah perkuburan Gompe di hulu Sungai Sadong di pedalaman Samarahan. Di sini terletak makam-makam lama dan di antara yang penting dan bersejarah ialah makam ini. Makam ini ialah makam Pangeran Sarmayuda, Ibnu Pangeran Indra Mahkota, Ibnu Pangeran Abdul Rahman, Ibnu Pangeran Temanggung Dakula, Ibnu Sultan Abdul Mubin. Jadi Baginda sebenarnya ialah ayahanda kepada seorang tokoh sejarah Sarawak, iaitu Pangeran Indra Mahkota Muhammad Saleh yang telah bertemu dengan James Brooke pada tahun 1841. Ikutilah pengembaraan Sanip ke makam Gumpe dan kawasan-kawasan bersejarah lain di kawasan Samarahan untuk menjejaki tinggalan sejarah negeri Samarahan. Serta menjejaki makam Datuk Terauh yang terletak di Rantau Panjang Batu Kawah Kuching dalam episod akhir dalam Mencari Negeri yang Hilang di Sarawak.